Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Dengan izin dan inayahnya kita dapat sekali lagi bersiaran secara langsung kuliah mingguan kita mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kuliah ini merupakan anjuran Masjid Al-Ghufran, Batu Dua, Lama, Kanga, Perlis. Mudah-mudahan manfaat daripada apa yang kita dengar huraian berkaitan dengan kehidupan sirah para sahabah ini memberikan suatu perasaan kasih dan cinta kepada manusia yang hidup, membesar dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuliah kita pada kali ini adalah rentetan atau sambungan daripada kuliah siri yang kedua, mengenal Al-Faruq umat ini, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah yang merupakan sahabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga termasuk daripada 10 ahli syurga yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kuliah kita pada malam ini adalah siri yang kedua, sambungan daripada siri yang pertama. Kuliah yang lepas kita telah mengenali peribadi dan latar kisah kepada kehidupan susuk tubuh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Namanya, keturunannya, sedikit latar belakang biografi sirah dan juga kelebihan, keistimewaan dan keutamaan serta cerita-cerita yang berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Malam ini kita akan mendengar satu lagi huraian berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu berkaitan dengan siasah, politik ataupun pentadbiran pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Yang mana kita ketahui di antara keempat-empat khalifah Khulafa Ar-Rashidin, pemerintahan Umar dianggap pemerintahan yang paling banyak berlakunya pembaharuan, inovasi, transformasi di dalam soal siasah ataupun pentadbiran. Kita melihat 10 tahun lebih Sayyidina Umar memerintah, pelbagai bentuk pembaharuan, ijtihad yang dilakukan oleh Umar menyusun urus tadbir kerajaan sehingga terbukanya ataupun jatuhnya kerajaan Rom dan Parsi ke tangan umat Islam. Pada zaman Umar, paling luas berlakunya perluasan pembukaan kota-kota luar ke tangan umat Islam. Baitul Maqdis juga dibuka pada zaman Umar Al-Khattab. Demikianlah hebatnya Sayyidina Umar yang akan kita kupas di dalam kuliah kita pada kali ini. Sebelum daripada kita meneruskan kuliah ini, ingin juga kita melihat sedikit ke belakang bagaimana Umar dilantik menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum daripada itu kita kena faham kenapa zaman Umar dianggap zaman keemasan, zaman pentadbiran dan pemerintahan yang cemerlang berbanding zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antaranya tempoh masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita ketahui mengambil tampuk kekuasaan, menggantikan khilafah ataupun kuasa pemerintahan daripada Nabi dalam keadaan yang agak kritikal, kucar-kacir. Ramai daripada kalangan umat Islam yang mula keluar daripada Islam, murtad. Dan terpaksa krisis ini diatasi oleh Abu Bakar sehingga tidak dapat fokus kepada soal
pentadbiran. Ini disebut oleh para ulama bahawa Abu Bakar mengambil masa untuk memperbetulkan akidah dan mengembalikan kestabilan umat Islam sehinggalah kembali kekukuh dan juga selamat dari sudut akidah. Beberapa peperangan dilancarkan oleh Abu Bakar untuk menjaga akidah dan juga kepercayaan umat Islam yang berlaku pada ketika itu. Kita juga tidak boleh menafikan selain daripada faktor ketidakstabilan politik dan juga akidah umat Islam yang berlaku, yang kita sebut sebagai peristiwa murtad dan sebagainya, munculnya juga kelompok-kelompok yang mendakwa sebagai Nabi Rasul juga berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita kena ingat bahawa tempoh masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun sahaja tidaklah cukup untuk dilakukan pentadbiran ataupun pemerintahan yang cemerlang ataupun yang lebih tersusun, kerana ada fokus yang diutamakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Okey, itu sedikit flashback yang boleh kita buat. Saya juga ingin membawa sahabat-sahabat penonton rahimakumullah sekalian untuk kita melihat juga sedikit bagaimana proses pelantikan Sayyidina Umar menggantikan Abu Bakar. Menariknya, kalau kita melihat proses pelantikan keempat-empat khalifah ini agak berbeza di antara satu sama lain. Kita melihat ketika mana Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah menggantikan Nabi, berlaku perbincangan di kalangan para sahabah, muhajirin dan ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Kerana mereka baru bertembung dengan peristiwa nak gantikan Nabi ini. Tetapi kalau kita lihat, pelantikan Umar Al-Khattab telah ditunjuk khusus, dinyatakan secara khusus oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam wasiatnya. Maksudnya pelantikan Umar ini telah dipilih dan ditunjukkan oleh Abu Bakar untuk mengambil dan mewarisi tampuk pemerintahannya. Kita akan baca sebentar lagi surat yang ditulis oleh Abu Bakar sebagai wasiat menyatakan Umar akan dilantik sebagai penggantinya, seperti yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam Tarikh Khulafa Ar-Rashidin. Kita akan lihat bagaimana Abu Bakar menyatakan Umar akan mengambil kuasa. Ini kita panggil sebagai pelantikan terus. Kemudian kita lihat juga bagaimana pelantikan Uthman tidak dilakukan seperti mana Abu Bakar buat. Abu Bakar menamakan Umar, tetapi Umar tidak menamakan penggantinya. Umar melantik beberapa orang di kalangan sahabat sebagai ahli syura untuk mereka memilih siapakah yang akan menjadi pengganti khalifah selepas daripadanya. Apa yang boleh saya sebut sebagai panduan kita umat Islam, pelantikan khalifah, soal siapakah yang akan naik memimpin umat Islam, tidak ada suatu kaedah yang tetap ataupun kaedah yang khusus ditunjukkan oleh nas. Artinya, soal pelantikan ini termasuk di dalam soal siasah, soal politik, soal pentadbiran, yang mana soal siasah ini ruangnya luas. Sebab itu jika orang ramai bertanya, apakah sistem politik Islam adalah sistem monarki beraja, sistem demokrasi ataupun sistem politik dan sebagainya, kita katakan dalam soal ini, selagi mana maslahat itu besar, manfaatnya besar, sistemnya adil, maka Islam memberikan ruang seluas-luasnya untuk manusia berijtihad. Kerana politik bukan soal ibadat khusus. Politik bukan seperti salat. Politik bukan seperti puasa. Politik bukan seperti haji. Politik adalah soal pentadbiran, dia berhubung dengan maslahat. Sekiranya ada keperluan, ada kegunaan, ada kebaikan, menolak kemudaratan, maka Islam memberikan ruang untuk para pemerintah membuat keputusan dan juga undang-undang. Itu apa yang kita boleh lihat dalam soal politik yang kita akan tengok juga nanti. Khalifah yang paling banyak melakukan keputusan siasah, ijtihad politik
yang mana perkara tersebut tidak ada nas, dan kadang-kadang kita melihat ia ijtihad yang baru yang dilakukan oleh Umar. Tidak lain dan tidak bukan, Sayyidina Umar merupakan khalifah yang paling banyak membuat ijtihad baru ataupun kita panggil sebagai keputusan pentadbiran politik yang tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita tegaskan, ini berkait dengan soal pentadbiran, dia bukan berkait dengan soal ibadat. Okey. Kalau kita tengok apa yang disebut di dalam surat Abu Bakar As-Siddiq, ini kita pergi kepada rentetan dilantiknya Umar Al-Khattab sebagai pengganti kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah apa yang dipesan oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah di waktu akhir hayat di dunia ini. Ini apa yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana dia berada di hujung usianya. Ditulis dan dipesan oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah di waktu akhir hayat hidup di dunia ini, sedang keluar darinya dan permulaan tempoh akhirat, sedang masuk ke dalamnya. Dikala seperti ini, seseorang yang kafir akan beriman, seseorang yang berdusta akan bercakap benar. Maka aku, di dalam keadaan yang begini, melantik pemerintah kamu selepasku, iaitu Umar bin Al-Khattab. Maka secara jelas, perlantikan Umar Al-Khattab disebut dan diwasiatkan ataupun telah ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengar dan taatlah kepadanya. Aku tidak akan mengurangkan sedikit kebaikan pun buat Allah, Rasulnya, agamanya, diriku dan kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, sekiranya Umar berlaku adil, maka itu sangkaan dan pengetahuanku mengenai dirinya. Jika dia berlaku sebaliknya, maka setiap individu akan dihukum di atas apa yang dia kerjakan. Aku inginkan kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Orang-orang zalim akan mengetahui kesudahan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah surat yang ditulis ataupun wasiat yang ditulis oleh Abu Bakar menyatakan Umar akan naik menggantikannya sebagai khalifah. Dan menariknya, apa yang disebut oleh Abu Bakar, dia melantik Umar di atas sangkaan dia Umar lah orang yang paling layak untuk memegang kuasa, dan pada sangkaannya Umar adalah seorang yang adil. Sebab itu tuan-tuan, di antara perkara yang paling penting seorang pemerintah itu mengambil kira sebelum dia memberikan sesuatu keputusan adalah orang yang hendak dilantik itu mestilah orang yang adil, amanah, dan tidak dilantik sebarangan orang, dan tidak diberikan kuasa itu melainkan kepada orang yang layak. Seperti mana kata Nabi SAW, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi." Apabila seseorang itu diberikan kekuasaan dan dilantik bukan kerana kelayakan dan keahliannya, maka tunggulah kehancuran. Sebab itu Nabi tidak memberikan kuasa kepada Abu Zar Al-Ghifari. Kata Nabi kepada Abu Zar, "Innaka dha'if wa innaha amanah." Sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah dalam urusan pemerintahan, dalam urusan pentadbiran. Wa innaha amanah. Dan sesungguhnya pentadbiran, pemerintahan dan urusan umat Islam ini adalah amanah. Khizyun wa nadamah. Berapa ramai manusia yang hina dan menyesal pada hari akhirat kerana memegang urusan pemerintahan ini. Sebab itu hadirin mukminin, bukan suatu perkara yang seronok dilantik memegang kuasa, kerana Nabi menyatakan ia adalah suatu penghinaan dan suatu penyesalan bagi mereka yang mengambilnya dan tidak menunaikan amanah. Maka Umar dilantik di atas sangkaan Abu Bakar, dan Abu Bakar mengingatkan Umar dan kita semua jika ia berlaku sebaliknya. Sebab itu ketika mana kita melihat sebelum dilantiknya Umar Abdul Aziz, di antara nasihat yang diberikan oleh Raja bin Haywah, kalau kita boleh ingat lagi, ketika mana Khalifah
Abdul Malik bin Marwan ingin melantik penggantinya, di antara nasihat yang diberikan oleh raja, dia kata, di antara perkara yang boleh menyelamatkan seseorang pemerintah di dalam kubur mereka adalah melantik orang yang betul dan orang yang layak. Kata raja, kalaulah pemerintah itu memilih penggantinya, orang yang benar, orang yang betul, orang yang berkelayakan mengambil urusan itu, menggantikannya, itu akan menjadi amalan yang akan menyelamatkan dia di kubur. Tetapi sekiranya dia silap dalam memberikan jawatan dan amanah itu, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab itu Abu Bakar kata, menurut sangkaan aku, Umar adalah orang yang paling layak, maka aku melantik Umar. Jika dia berlaku sebaliknya, Allah akan menghukum orang-orang yang zalim, dan kepada Allah dia menyerahkan urusan ini. Dan kita lihat pula, apabila Umar dilantik menjadi khalifah, apakah ucapan sulung, ucapan yang pertama yang disampaikan oleh Umar Al-Khattab apabila telah sah, telah diangkat bai'ah kepada Umar? Umar menyampaikan satu pidato pembukaan, ucapan sulung sebagai khalifah. Kita akan ikuti dan dengar dan hayati kata-kata Sayyidina Umar yang sangat menakutkan dan memberikan suatu kesedaran kepada kita dan kepada sesiapa sahaja yang memegang amanah kekuasaan. Kata Umar, ini ucapan sulung Khalifah Umar Al-Khattab sebaik sahaja dia naik memegang urusan Amirul Mukminin, Khalifah umat Islam. Kata Umar, aku menerima ujian dan kamu semua juga telah memberi ujian ini kepada aku. Apa yang disebut oleh Umar, tuan-tuan? Kata Umar, lantikkan urusan dia menjadi khalifah ini ujian untuk dia. Ujian kekuasaan, ujian kedudukan, ujian amanah, ujian tanggungjawab yang Allah Ta'ala akan perintah dan soal kepada Umar. Umar kata, siapa yang memberikan ujian ini? Ujian ini diberikan oleh rakyat kepadanya. Rakyat, umat Islam telah melantiknya sebagai khalifah. Saya menggantikan untuk kamu semua selepas sahabat saya Abu Bakar. Kata Umar, aku naik menggantikan kepimpinan ini selepas daripada kepimpinan sahabatku Abu Bakar. Sesiapa yang hadir, kita memberikan khabar gembira dengan jiwa dan raga kita. Sesiapa yang tidak hadir, urusannya adalah tanggungjawab orang yang mempunyai kekuatan dan amanah. Siapa daripada kalangan kamu yang membuat kebaikan, kami akan menambah kebaikan. Sesiapa yang berbuat jahat dan zalim, kami akan menghukumnya. Ini ucapan pertama Umar, tegas dalam urusan hukum. Semoga Allah mengampunkan dosaku dan kamu semua. Kemudian Umar menyebut, ya Allah, aku ini sangat keras. Umar mengaku kepada Allah di dalam doanya. Kata Umar, aku ini sangat keras. Lembutkanlah aku. Berikanlah kekuatan. Aku ini bakhil. Berikanlah sifat kemurahan kepada aku. Umar terkenal keras, bengis dan tegas. Ini sifat yang ada pada diri Umar. Kenapa Umar bersifat keras dan tegas? Kadang-kadang kita mendengar Umar itu tegas, bengis, keras. Bersifat seperti apa? Orang yang ditakuti. Memang dia ditakuti dan digeruni sejak daripada sebelum daripada Islam. Sebab itu Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu aw kama qala. Nabi kata, sesungguhnya orang yang memang hebat, mempunyai kedudukan, kredibiliti ketika dia bukan Islam, kalau dia masuk Islam pun dia akan hebat. Contoh yang paling jelas Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Umar, dahulu aku menjadi tegas dan keras kerana aku adalah orang yang melindungi Nabi. Aku menjadi tegas dan keras kerana aku juga bertanggungjawab melindungi Abu Bakar. Hari ini aku adalah pemimpin kepada kamu. Aku menjadi orang yang paling lemah dan paling lembut di antara kamu. Umar kata, dahulu aku tegas
kerana aku adalah benteng kepada Nabi. Aku keras kerana aku adalah benteng kepada Umar, kepada Abu Bakar. Hari ini kamu menjadi rakyatku dan aku menjadi pemimpin yang lembut di kalangan kamu. Umar menduduki kerusi khalifah 13 tahun selepas daripada tahun ke-13 Hijrah. Umar naik menjadi khalifah pada tahun ke-13 Hijrah selepas daripada kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada zaman Umar, kerajaan Islam menjadi luas dan besar hingga ke Iraq, Iran, Azerbaijan, Khurasan, Palestin, Syam, termasuklah Syria, Baitul Maqdis dan semua, Mesir, Libya. Ini semua di bawah pemerintahan ataupun Khalifah Umar Al-Khattab. Sebab itu kalau kita tengok ada beberapa perkara yang boleh kita belajar daripada sikap Umar Al-Khattab. Yang pertama, Umar dikenali sebagai seorang pemerintah yang berani melakukan perubahan dan ijtihad yang kita rasakan sangat menarik, sehingga akan ijtihad Umar ini menyusun semula pemerintahan dan pentadbiran umat Islam. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar, kalau kita tengok dalam soal politik umpamanya, Umar melantik gubernur-gubernur ataupun wakil-wakil kerajaan dengan begitu ketat. Dipilih daripada kalangan ilmuwan dan dipilih daripada kalangan orang yang amanah. Sebab itu kalau kita lihat Abu Hurairah dilantik oleh Umar. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat besar yang memang terkenal dengan sikap kepimpinan ini dilantik pada zaman Umar Al-Khattab. Dan kita ketahui kesemua khalifah ini, semua gubernur-gubernur ini dilantik oleh Umar berdasarkan kelayakan masing-masing. Bukan setakat itu, Umar juga dilihat senantiasa memantau integriti wakil-wakilnya. Beliau akan turun kepada setiap jajahan takluknya dan dia akan memeriksa kedudukan, harta dan juga apa sahaja yang dilakukan oleh gubernur-gubernurnya. Dia akan membuat mahkamah terbuka, audit secara terbuka, di mana dia memanggil semua rakyat di kawasan tersebut dan dia bertanya kepada mereka bagaimana, apakah yang dilakukan oleh gubernur mereka. Apakah yang dilakukan dari sudut pentadbiran? Adakah dia berlaku adil? Ini dilakukan oleh Umar. Demikian juga dia memeriksa harta-harta yang dimiliki oleh gubernur-gubernurnya. Ini soal ketegasan, soal integriti Sayyidina Umar. Kalau kita kenali Umar ini sangat begitu kuat dia memegang kepada soal ketulusan dalam pentadbirannya. Kita masih ingat bagaimana dia memecat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an ni dilantik sebagai gubernur di Bahrain oleh Umar Al-Khattab. Kita tahu Abu Hurairah ni asalnya dia miskin, Ahlus Sufah. Dia tak ada makan. Kita baca dalam kisah Abu Hurairah, boleh dikatakan hidupnya dipenuhi dengan kelaparan daripada kekenyangan. Apabila dia dilantik sebagai gubernur oleh Umar Al-Khattab, dia menjadi kaya. Sikap Umar ni, dia tidak boleh tengok gubernur-gubernur yang dia lantik ni kaya, kerana dia bimbang mereka menyalahgunakan kedudukan itu untuk mengaut kekayaan. Abu Hurairah ni kalau kita tengok, sahabat Nabi, di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, kedudukannya sangat dekat dengan Nabi. Tetapi Abu Umar ni dia tak bagi can. Dia panggil Abu Hurairah dan dia buat, kita panggil sebagai soal siasat. Di antara benda yang menarik, dia telah pecat Abu Hurairah sebagai gubernur. Kemudian dia buat siasatan. Dia kata, mari mana harta-harta yang kau miliki ni? Dia minta penjelasan. Ini antara suatu perkara yang menarik, kerana apa yang dilakukan oleh Umar inilah yang dilakukan oleh sistem pentadbiran sekarang ini oleh mana-mana negara, soal keterusan melalui pengisytiharan harta para pemimpin. Para pemimpin mesti mengisytiharkan harta mereka, harta keluarga mereka untuk dilihat dan dinilai oleh orang ramai.
telah dibuat oleh Umar pada zaman pemerintahannya. Umar panggil gubernur-gubernur dia ni, cerita, mari mana duit kamu? Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya rumah yang besar, disoal siasat, walaupun mereka ni sahabat Nabi, sebahagiannya daripada kalangan yang dijamin syurga, tetap tidak terlepas daripada tindakan bertanggungjawab daripada Sayyidina Umar. Kemudian Abu Hurairah ceritalah, kata dia dapat ni hasil daripada perniagaan dia. Sebab itu kalau kita tengok Abu Hurairah ni, dia kaya sampai kain untuk dia lap peluh dia tu daripada kain yang mahal tu. Kain yang dia nak lap peluh, dia nak lap hingu-hingu dia ni daripada kain yang mahal. Kan, kaya. Umar tanya, mai mana duit kau? Nak ambil duit rakyat ke apa kau? Abu Hurairah ni bukan calon-calon orang. Kan? Sebab itu tuan-tuan, soal wara', soal ilmu, soal ketokohan itu soal lain. Tapi soal integriti, Umar tidak membezakan. Siapa pun mereka, dia tidak terlepas daripada minta bertanggungjawab. Kemudian Abu Hurairah ceritalah, kata dia dapat hasil daripada jualan kuda, jualan unta, urusan perniagaan dia. Apa yang dibuat oleh Umar? Ini suatu perkara yang menarik. Umar telah menugaskan beberapa petugas atau wakil, kalau kita boleh, mungkin kita boleh namakan audit ke, ataupun SPRM ke apa ke, badan-badan yang bertindak untuk menyiasat ni, pergi siasat kenyataan Abu Hurairah ni betul ke tidak? Betul ke harta-harta ni, dia istihar ni daripada hasil jualan unta dia, kuda dia apa semua ni, ataupun dia ambil duit daripada wang Baitul Mal dan sebagainya. Abu Hurairah ini manusia yang sedang kita bicarakan, manusia yang diambil tindakan oleh Umar disebabkan dia mempunyai harta ketika dia memegang jawatan gubernur. Akhirnya keputusan yang dikemukakan atau dipersembahkan kepada Umar benar seperti apa yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa dia mendapat harta-harta itu hasil daripada urusan perniagaan. Tetapi tuan-tuan, Umar setelah dia tahu hakikat itu dan dia puas hati di atas laporan itu, dan dia bukan sahaja mendengar semata-mata keterangan daripada Abu Hurairah, dah kawan dia, sahabat Nabi pula, Abu Hurairah pula, dia cakap kita terima, tak, dia masih lagi double check, cross check, dia check lagi, dia panggil orang, dia suruh pergi siasat, betul tak betul, check tak, sah tak sah apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Inilah sikap satu orang manusia yang dilantik oleh Abu Bakar, ketokohannya dalam soal amanah. Rosaknya kepimpinan itu apabila rosaknya soal integriti. Sebab itu kita pernah dengar cerita menarik tentang Umar ni. Satu hari ada wakil daripada kerajaan luar datang jumpa Umar. Wakil kerajaan asing ni dia pergi cari Umar. Sebab itu kita tahu Umar ni dia humble, dia satu orang yang rendah diri, satu orang yang simple. Dia tidur di satu sudut di Masjid Nabawi, tak ada pengawal. Tak ada pengawal. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh kata juga pemerintah yang ada pengawal ni salah, kerana ini soal keadaan. Kalau kita tengok Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, dia ada pengawal, rumah dia ada guard. Bila dia tanya, kenapa rumah kau ada pengawal? Dia kata, di Syam tak seperti di Madinah. Di sini ramai orang yang kita tak boleh percaya dan banyak musuh dan sebagainya. Jadi dia ada munasabah dia. Tapi Umar ni, dia tak ada pengawal, dia simple je. Orang tengok dia tak macam pemerintah. Cuma ada satu kata-kata ungkapan yang menarik yang disebut oleh wakil kerajaan asing itu. Kata dia, tidurlah wahai khalifah. Tidurlah dengan tenang. Tidurlah dalam keadaan engkau tidak takut dan rungsing memikirkan orang ingin membunuh atau mengapa-ngapakan kau. Kerana engkau telah menegakkan keadilan, memberikan hak kepada mereka yang layak, sehingga tidak ada orang yang bermusuh dan tidak ada orang yang berdendam dengan engkau. Dia gambarkan Umar tu tak bimbang, tak takut. Kerana apa? Setiap orang yang berhak diberikan hak. Setiap orang yang patut diambil tindakan. Sehingga tidak ada sebab untuk orang marah dan tidak ada sebab untuk orang bertindak kepada Umar. Sebab itu apabila Umar dibunuh, soalan yang dia tanya, siapa yang bunuh dia? Apabila dikatakan yang bunuh dia itu orang bukan Islam, Majusi, dia kata alhamdulillah. Artinya apa? Hak dan juga kebajikan orang Islam telah dia lakukan sehingga orang Islam redha, tak marah pada dia.
Kalau orang Islam bunuh dia, tentulah dia bersusah hati di atas sebab itu. Kalau orang kafir, memang orang kafir sentiasa bermusuh dengan umat Islam. Hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, integriti dan keadilan, ketegasan Umar, ketelusan soal harta benda Umar ini bukan sahaja dia lakukan kepada orang luar, bukan sahaja kepada pegawai-pegawainya, bukan sahaja kepada gubernur-gubernurnya, tetapi turut dia laksanakan soal amanah ini terhadap ahli keluarganya. Ini suatu benda yang sangat sukar untuk kita cari di kalangan pemimpin-pemimpin, iaitu seorang yang sangat menjaga integriti termasuk kepada keluarga sendiri. Inilah rahsia manusia yang bernama Umar Al-Khattab. Kalau kita tengok dalam riwayat sirah menyebut berkaitan dengan anaknya Abdullah ibnu Umar, dia membeli beberapa ekor unta yang kurus pada harga yang rendah. Abdullah ini anak dia, anak kepada Amirul Mukminin, anak kepada Umar Al-Khattab, membeli beberapa ekor unta. Kemudian unta ini telah dihantar untuk makan atau meragut di padang ragut milik negara. Unta ni unta siapa? Unta Abdullah ibnu Umar. Dia pergi makan rumput ataupun dia pergi makan di kawasan ragut milik kerajaan, milik negara, milik awam, harta orang ramai. Kemudian tuan-tuan, Abdullah telah jual pula unta ni dengan harga yang tinggi. Dia beli unta tu kurus, dia pergi biar makan di tanah kawasan kerajaan, padang ragut kerajaan milik orang awam. Lepas tu dah gemuk, dia jual dengan harga yang tinggi. Berita ini telah sampai kepada Umar Al-Khattab. Lalu Umar mengarahkan keuntungan hasil daripada jualan unta-unta yang gemuk, yang makan di padang ragut milik negara tadi ni, dimasukkan ke dalam perbendaharaan, dimasukkan kembali ke dalam keuangan kerajaan. Ambil untung jual unta tu, bagi balik pada negara. Sebab kata Umar, unta-unta tadi telah gemuk dengan harta negara, maka keuntungannya kena balik kepada negara. Unta milik siapa? Milik Umar, milik Abdullah ibnu Umar. Tengok tuan-tuan, Umar mengarahkan hasil keuntungan itu dibalikkan kepada Baitul Mal, balik kepada pembendaharaan negara, kerana bagi dia keuntungan itu hasil daripada milik negara, walaupun unta milik anaknya sendiri. Ini sikap yang kalau dapat diteladani dan diikuti, dicontohi oleh sesiapa sahaja termasuk kita, tentulah tidak ada soal ketidakadilan, ketidakpuashatian ataupun dipertikaikan tentang kepimpinan seorang pemerintah tersebut. Demikian juga ada riwayat yang menyebut tentang isteri Umar Al-Khattab, yang mana isteri Umar ini pernah menerima hadiah daripada Maharani Byzantine, kerajaan Rom. Kerajaan Byzantine ni dia dapat satu hadiah daripada Maharani, isteri kepada Maharaja lah. Dia bagi kepada isteri Umar. Dia bagi hadiah kepada isteri Umar. Lalu Umar apabila tahu tentang kes ini, telah menjual hadiah-hadiah tersebut dan memasukkan hasil jualan hadiah daripada Maharani Byzantine ni ke dalam keuangan negara, perbendaharaan negara. Dan dia hanya bagi dekat bini dia 1 dirham saja. Harta-harta yang bini dia dapat tu, dia jual, dia bagi dekat negara, dia bagi 1 dirham saja. Ini sahaja yang sepatutnya hang dapat. Anak diambil tindakan, isteri juga diambil tindakan. Inilah sikap Umar, yang mana kata wakil kerajaan asing tadi, tidurlah engkau dengan tenang kerana rakyatmu mendoakanmu. Inilah apa yang dinukilkan oleh para sejarawan tentang soal integriti Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kalau kita boleh juga lihat sedikit lagi cerita tentang pentadbiran ataupun pemerintahan Umar. Banyak kalau kita tengok pada zaman Umar juga
beliau melakukan beberapa keputusan ataupun beberapa dasar kerajaan yang mana dia berbeza dengan dasar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan dasar ni tak ada masalah. Sebab itu kita kena faham dalam soal politik Islam. Ini saya nak sebut kerana kita menyebut tentang tokoh politik, tokoh reformasi, tokoh yang sangat hebat, Umar Al-Khattab. Umar dia seorang pemerintah. Pemerintah ni dia ada suatu peruntukan dalam Islam. Dia boleh membuat keputusan dasar, ijtihad untuk maslahat rakyat dia. Walaupun benda-benda yang dia buat keputusan itu tak ada dalil. Dalil tak ada. Ayat Quran tak ada, hadis Nabi tak ada. Dia ijtihad. Sebagai pemerintah dia buat keputusan tu. Rakyat wajib dengar dan taat. Ini apa yang disebut sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah, iaitu politik pemerintahan ataupun pentadbiran Islam. Ini disebut oleh tokoh-tokoh penulis soal ahkamus sultaniyah oleh al-Imam Al-Mawardi, juga disebut oleh al-Imam Ibn Taymiyah dalam as-siyasah asy-syar'iyyah fi islahir ra'i wal ra'iyah. Kitab-kitab berkaitan dengan politik pemerintahan ni, pemerintah ada kuasa. Sebab itu kita ada bab dipanggil at-ta'zir, iaitu hukuman undang-undang yang tak ada dalam hudud, tak ada dalam qisas, pemerintah boleh rangka. Seperti itu, sebab itu kita kata parlimen yang meluluskan undang-undang dalam negara ini adalah selaras dengan pemerintahan Islam. Parlimen yang menggubal undang-undang tu adalah selaras dengan pemerintahan Islam. Ahli-ahli parlimen itu boleh dikatakan sebagai ahli syura, yang mereka bermesyuarat untuk kebaikan rakyat dan mereka membuat satu keputusan undang-undang yang wajib ditaati. Ini disebut dalam istilah politik Islam ahlul hal wal aqd ataupun ahli-ahli mesyuarat, yang mana majlis syura secara rasminya dilantik dan disusun pada zaman Umar Al-Khattab. Dari sudut pentadbiran, Umar mewujudkan satu sistem kita panggil kabinet lah. Jemaah kabinet. Siapa dia yang buat kabinet ataupun jemaah kabinet ni? Yang buat jemaah kabinet ataupun menteri-menteri kabinet ni ataupun majlis syura ini secara rasminya tersusunnya pada zaman Umar Al-Khattab. Demikian juga Umar melantik di kalangan sahabat-sahabat yang hebat daripada sudut kelayakan ilmu dan sebagainya lah. Kan? Kalau kita tengok juga, nanti saya akan kongsi satu cerita bagaimana Umar ni bila dia naik, dia ni mudah menerima teguran. Saya bagi contoh. Di antara penasihat, pemerintah kena ada penasihat. Penasihat yang adil, penasihat yang baik. Sebab itu Nabi SAW menyebut bahawa dalam hadis Nabi kata sesungguhnya bagi seorang pemimpin itu bitanatan. Ada dua jenis penasihat. Ini disebut dalam hadis. Nabi kata ada bitanatan, bitanah. Bitanah ni penasihat lah dalam bahasa kita. Nabi kata satu jenis penasihat yang menasihat dalam hal yang baik, menegur dalam hal yang salah, penasihat ini akan membawa pemimpin tu masuk ke syurga. Ada satu lagi penasihat, dia dua jenis, yang menyuruh kepada kemungkaran dan tidak menghalang daripada kejahatan, yang ni akan membawa pemerintah itu ke dalam neraka. Dan kita lihat tuan-tuan, Abu Bakar dilantik, dia tak minta jawatan. Umar, dia tak minta jawatan. Osman, dia tak lobi jawatan. Ali, semua tidak. Mereka dipilih di atas pemilihan orang ramai. Dan kalau kita tengok juga ada satu cerita daripada Al-Hurri bin Qais. Ini menarik berkaitan dengan Umar. Sedikit kita sambung. Al-Hurri bin Qais ni, satu hari dia ni penasihat kepada Umar. Dia orang yang rapat. Umar banyak menerima pandangannya. Ini seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Hurri bin Qais ni, dia dilantik oleh Umar sebagai salah seorang daripada ahli syura, penasihat dia lah, kabinet dia. Bapa saudara kepada Al-Hurri bin Qais ni telah minta untuk pergi jumpa Umar. Okey, oleh kerana anak saudara dia ni rapat dengan Umar, dia kata kau tolong kira Ustaz, aku nak masuk jumpa Umar. Ada benda aku nak cakap. Nak jumpa Amirul Mukminin. Akhirnya pendekkan cerita, dia dapat jumpa Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Dia kata, "Hei ya bin Khattab." Dia kata, "Wahai anak Al-Khattab." Dia tak panggil Amirul Mukminin, dia tak panggil Sayyidina Umar ke apa. Dia kata, "Ya bin Khattab, wahai anak Al-Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkum bainana bil 'adl." Engkau tidak berlaku adil.
engkau tidak memberi hak bantuan yang sepatutnya kepada kami, dan hukuman yang kau bagi, wala tahkum bainana, kau tidak menghukum dengan cara yang adil. Kritikkan tegas dan keras. Umar bila dengar dia naik angin. Dia jadi satu macam lah geram. Tiba-tiba mai panggil dia dengan panggilan ya benar Khattab. Lepas tu kata dia tak adil lah, maki dia dan sebagainya. Umar dah naik. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a. Umar dia dah naik geram dan marah sikit. Tapi tuan-tuan, Al-Hurri kata apa? Ya Amiral Mu'minin, Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok bagaimana penasihat yang baik, seorang yang ada keilmuan, memberikan nasihat dan pandangan yang baik. Rosaknya pemerintah itu kerana rosaknya mereka yang berada di sekelilingnya. Ini satu benda yang sepatutnya kita ambil pengajaran daripada sirah Umar Al-Khattab. Kata Al-Hurri bin Qais, dia kata apa? Dia kata jangan marah. Tak payah layan kawan ni. Tak payah duk ambil kisah, biar. Sebab itu seorang pemerintah ni kalau dia nak dengar cakap-cakap orang ni, dia nak dengar orang maki, orang marah ni, dia tak akan boleh memuaskan hati sesiapa pun. Yang pentingnya dia buat benda yang baik, maslahah ammah, satu dua tak puas hati ni, itu perkara yang biasa. Kata Al-Hurri bin Qais, dia kata dalam Quran Allah sebut kepada Nabi dia, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Kau bagilah kemaafan, kau tak payahlah marah dan tak payah layanlah orang-orang bodoh ni. Al-A'raf ayat 199. Kemudian kata Umar, kemudian dalam riwayat tersebut Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia dengar firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf tu, dia pun abaikan sikap lelaki yang marah tadi. Inilah sikap yang patut ada kepada pemerintah, iaitu senantiasa terbuka mendengar teguran dan nasihat demi kebaikan orang ramai. Tadi kita sebut kecemerlangan Umar dalam soal pentadbiran. Antaranya, Umar ijtihad, dia meletakkan talak. Talak juga kontroversi ataupun famous pada zaman Umar. Talak 3 jatuh 1. Itu ijtihad Umar. Ini juga soal pentadbiran, soal undang-undang keluarga Islam. Pada zaman Nabi, siapa yang sebut talak 3 jatuh 3. Pada zaman Umar dia ubah. Bukan ubahlah, soal dasar dia. Dia tengok keadaan yang ijtihad dia, keadaan yang tak sesuai. Dia kata siapa yang talak 3 jatuh 1. Itu ijtihad Umar. Itu suasana politik, suasana keadaan keluarga masyarakat ketika itu. Panjang kalau kita nak ulas. Demikian juga Umar, kalau kita tengok pada zaman pemerintahan dia, wilayah-wilayah Islam berkembang luas. Banyak tanah-tanah yang dibuka. Yang mana kita tahu tanah-tanah ini menjadi milik tentera Islam. Tapi Umar buat peraturan baru yang mana tanah-tanah ini diberikan kepada Baitul Mal dengan tentera-tentera dibagikan. Pada zaman Umar, tentera-tentera Islam telah ada sistem penggiliran tugas, yang mana pergi dalam tempoh beberapa waktu dipanggil balik, kemudian digantikan oleh orang lain. Sistem penggiliran tugas tentera dimulakan pada zaman Umar. Umar juga mula membayar gaji secara tetap, mengambil daripada Baitul Mal, gaji-gaji pegawai kerajaan dibayar secara bersistem pada zaman Umar. Ini dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Kemudian Umar, kalau kita tengok, dia mula mengenakan cukai-cukai. Sistem, boleh kita katakan bapak percukaian lah. Cukai-cukai yang moden, cukai-cukai yang munasabah dikenakan oleh Sayyidina Umar. Tanah-tanah yang nak dicukaikan itu diukur nilainya dahulu. Tanah yang diusahakan ada nilai komersial, kemudian menggunakan air, kalau bukan daripada air hujan, air terusan, semua ini diambil kira sebelum ditentukan kadar cukai. Kadar cukai mengikut kadar jenis tanah, kadar keadaan bagaimana tanah itu diusahakan dan sebagainya. Ini apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan sistem percukaian yang sistematik, yang sangat hebat pada zaman Umar Al-Khattab. Seorang khalifah yang bukan sahaja tegas tetapi mempunyai pandangan jauh dalam soal ekonomi. Dan kalau kita lihat juga, Umar dalam soal pentadbiran, dia memperkenalkan takwim, kalender Islam yang pertama dalam sejarah. Menyusun kalender untuk menguruskan pentadbiran, iaitu kita tengok bermulanya tahun Hijrah. Kemudian disebut pada bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama.
kalender ini memudahkan urusan umat Islam dalam pentadbiran dan kehidupan. Diletakkan asasnya dan disusun oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan banyak lagi kalau kita lihat dan kita dengar tentang kehebatan dan juga sistem pentadbiran yang dilakukan oleh Umar. Dan yang paling penting, Umar tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk meraih kesenangan dan kekayaan. Bahkan sangat terkenal cerita Umar keluar pada waktu malam, berjalan di kota Madinah, di jalan-jalan kota Madinah, menanggung gandum di belakang badannya, kemudian menguli dengan tangannya, memasak sendiri, kemudian menghidangkan kepada seorang wanita bersama dengan anak-anaknya. Terkenal kata-kata wanita itu. Dia marah pada Umar. Dia tak tahu kata Umar yang masak. Dia kata alangkah baiknya kalau engkau yang jadi khalifah, bukan Umar. Dia tak tahu orang yang masak itu adalah Umar Al-Khattab. Demikianlah seorang manusia yang memahami tanggungjawab sebagai Amirul Mukminin, iaitu orang yang akan bertanggungjawab di atas rakyatnya. Hadirin sidang penonton yang dirahmati, terkenal kata-kata Umar, yang mana tuan-tuan hadirin mukminin, Umar pernah menyebut di dalam suatu ungkapannya yang kita semua akan senantiasa ingat. Kata Umar, aku bimbang jika ada seekor kambing yang mati di pinggir sungai Furat, yakni di sungai Furat dan Dajlah. Kalau kita tahu sungai yang besar di Iraq, kalau dalam bahasa Inggerisnya Euphrates dan Tigris, dua sungai yang ada susur galurnya dengan syurga. Aku bimbang jika ada kambing yang mati di pinggir sungai Furat, hilang daripada kawanannya, Allah akan bertanya Umar tentang nasib kambing itu pada hari akhirat. Seekor kambing, haiwan yang mati, difikirkan keadaannya oleh Umar Al-Khattab. Bagaimana rakyatnya yang begitu ramai. Hadirin mukminin rahimakumullah. Dan kita juga kalau boleh tengok apa yang disebut oleh Umar. Dia kata apa? Dia kata ini satu kata-kata yang meletakkan asas dalam pentadbiran Islam. Keseluruhan pemerintah orang Islam patut merenungi kata-kata Umar ini. Apa yang disebut oleh Umar? Kata Umar, inni anzaltu nafsi min malillah bimanzilati walil yatim. In ihtajtu akhadtu min fa idza aisartu radadtuhu fa in istaghnaitu ista'faftu. Kata Umar, aku sebagai pemerintah menguruskan harta orang ramai. Harta orang ramai. Seperti mana seorang wali anak yatim, pengurus harta anak yatim. Quran membenarkan orang yang jaga anak yatim ni, kalau dia perlu dia boleh ambil. Kalau dia kaya dia boleh bagi. Ini pengurus harta. Umar kata pemerintah ni kalau perlu dia boleh ambil duit. Untuk rakyat dia, untuk diri dia, untuk dia urusan pentadbiran dia boleh ambil. Kata Umar, kalau aku perlu aku akan ambil dan gunakan. Tapi kalau aku tak perlu, aku tidak akan ambil dan tidak akan gunakan. Ini menunjukkan bahawa tindakan pemerintah berdasarkan keperluan rakyat, berdasarkan masalah rakyat. Walaupun kadang-kadang ada benda yang tidak ada dalil. Ini bukan soal ibadat, ini soal siasah, soal muamalah. Maka hadirin, banyak batu asas yang diletakkan oleh Umar. Jika ingin menjadi tokoh pemerintah politik yang hebat, bacalah kisah Umar, bagaimana ijtihad Umar, sikap Umar yang akhirnya dia diradai oleh rakyatnya. Sekian sahaja kuliah dan juga sirah kita berkaitan dengan sahabat besar Nabi yang terkenal dengan gelaran Al-Faruq, yang terkenal, yang Nabi sebut akan menjadi Nabi jika ada Nabi selepas daripadanya. Bagaimana dia dilantik sebagai khalifah, urusan pemerintah dan politik, yang saya rasa hari ini orang Islam, politik orang Islam sangat merindui kepimpinan Umar Al-Khattab, ketokohan di dalam integriti amanah yang ada pada diri Umar. Kita doakan dan kita jangan lupa nanti insya-Allah
kita akan lihat juga keturunan Umar. Lahirnya Umar Abdul Aziz yang juga hebat dalam pentadbiran. Umar Abdul Aziz ni daripada, kita tengok daripada susul galur Umar Al-Khattab yang juga hebat dalam soal pentadbiran dan pemerintahan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.